Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Alpha Kesuma Buti untuk bersama-sama kami untuk membicarakan tentang Koperasi Industri Muzik perkembangan terbaru. Hello, Assalamualaikum. Ada dengar ke saya? Okey. Okey, sebenarnya sebelum apa-apa ucapkan terima kasih kepada semua yang ada dekat sini, yang hadir. Kita masih baru buat pertama kali macam Wafi cakap tadi, pertama kali baru kita nak bersiaran secara langsung ni. So agaknya teknikal semua memang ada sikit. Jadi harap-harap kita dapat menyelesaikan masalah-masalah teknikal ni as soon as possible. Jadi kita boleh bergerak lancar kan? Betul tak Wafi? Betul. Tak apa, okay. Tapi kita buat secara perlahan-lahan, tidak ada apa yang perlu kita kejarkan di sini. Tanpa membuang masa, saya jemput Abang Alpha. Ya, saya. Okey, right. Alright, saya Alpha Buti, yang mungkin ada yang kenal atau tidak. Saya ni sekarang ni adalah salah seorang lembaga pengarah untuk Koperasi Industri Muzik Malaysia. Jadi sebelum sebelum kita mulakan dengan tajuk kita malam ni, saya sebagai wakil kepada Kak Baiduri, kita punya chairman, dan juga ahli lembaga pengarah yang lain nak mengalurkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Encik Amir dan Eli juga kerana sudi untuk bersama kami. Apa yang saya nak, kenapa saya di sini? Saya tidak ada kena-mengena dengan keganasan rumah tangga itu. Walhal saya pun, rumah saya tak ada tangga. Okey, kenapa saya di sini adalah untuk menceritakan apakah aktiviti-aktiviti yang sedang kami lakukan dan akan lakukan sepanjang tahun ini ataupun tahun mendatang. Oleh kerana kita di dalam keadaan yang amat tidak baik sekarang ni. Kita dalam keadaan lockdown, kita kena PKP, ada virus yang pandemik yang tinggi kan. Jadi aktiviti-aktiviti Kopstar kita terpaksa ubah secara virtual. Kita ada beberapa program, ada banyak yang sedang diatur oleh pihak-pihak ALP, ahli lembaga pengarah, dan salah satu yang di bawah saya punya pengelolaan adalah kita sedang cuba untuk mengadakan kelas virtual, e-pembelajaran, sama ada dalam bentuk muzik dan juga multimedia, senang cakap dalam benda-benda kreatif lah. Itu yang kita sedang usahakan. Jadi yang paling terkini yang insya-Allah dalam masa terdekat kita akan adakan, macam saya kata tadi, kita akan adakan salah satu aktiviti kita adakan e-pembelajaran ataupun kita panggil virtual classes, yang kita namakan dia Sanggar Seni Kopstar. InsyaAllah kita akan mula membuat promosi, memperkenalkan kursus-kursus yang disediakan bermula daripada Julai, dan jika sambutannya baik, kita akan bermula secara webinar, maksudnya kita berkumpulan insya-Allah sama ada Ogos ataupun September. InsyaAllah itu adalah salah satu program kita. Itu yang paling terdekat, dan kita ada juga sedang dalam merangka insyaAllah kita sedang merangkakan jualan produk makanan daripada Kopstar, insyaAllah juga. Itu pun dalam rangka sebenarnya dah siap lah, kertas kerja semua dah siap, kita dah telah cadangkan, tetapi kita terpaksa menukar cara nak memasarkan keadaan dan untuk berhubung dengan setiap individu ataupun setiap user yang ada dengan cara online. Ini adalah yang termasuklah program malam ni. Ini adalah langkah-langkah yang ulung yang pertama kali Kopstar cuba lakukan semenjak berlakunya pandemik ni kan. Jadi this is the one lah, this is the step. InsyaAllah kita akan masa ke semasa kita akan update di media sosial kita
kita juga nanti minta Kak Aisyah, Mak Diva kita untuk adakan kongsikan Kopstar kepada semua rakan-rakan, terutamanya pada mereka yang telah pun menjadi ahli Kopstar dan akan menjadi ahli Kopstar akan datang, ya. Well, very nice. Jadi saya pun tidak ada panjang, tak ada apa yang saya nak perbualkan panjang, pasal saya rasa ramai yang datang sini nak mendengar tentang topik malam ni, tentang apa ni, yang pandemik ni makin berluasa. Saya baca selalu dari Facebook, saya baca dengar berita pun banyak, ya. Kita harap kita dapat memberi kawan-kawan yang hadir dapat memberi soalan-soalan dan interaktif dengan peguam syar'i berdua kita, pasangan Amir dan Eli, bukan Anwar dan Elina, ya, Amir dan Eli. Jadi itulah nampaknya kitanya host telah pun meninggalkan kita. Jadi terpaksalah saya mengambil alih ni dan terus bercakap sementara mereka datang semula. Nampaknya FB pun telah pun padam juga nampaknya ke? Tapi tak, rasanya Facebook masih on. Masih live lagi. Kita masih live ke? Adakah kita masih live? Yes, kita masih live lagi. Okay? Alright, kita masih live. Jadi sepanjang bercakap tentang e-pembelajaran ataupun virtual classes, kursus-kursus yang kami ingin adakan, ini termasuklah kelas vokal, kelas gitar, kelas recording. Kami juga ingin, kalau boleh, kami ingin menyelitkan kelas-kelas video, pasal semua dah mula buat streaming dari rumah, rekod video, hiburan dari rumah. Jadi kita nak cuba nak adakan itu juga. Dan atas permintaan ramai, kita juga akan adakan kelas tajwid dan taranum daripada penasihat-penasihat hebat Malaysia yang akan melakukan webinar-webinar kita selama mungkin insya-Allah kalau semua dalam berjalan lancar, kita akan adakan kelas mungkin setiap kursus webinar tu akan berlangsung selama 1 jam. Mungkin di masa-masa yang kita akan tentukan. Dan kepada kawan-kawan harap ada soalan di sini daripada sini. Jadi oleh kerana kita punya host masih mungkin kelang kabut di sana, saya akan cuba menjawabkan. Riz Crimson bertanya, Assalamualaikum cikgu, macam mana nak join Kopstar ni? Okey, untuk join Kopstar ni senang je, pergi ke website mereka kopstar.com.my. Di sana ada borang dan kita boleh join sebagai ahli dengan bayaran minima sebanyak RM210, tak salah saya, ataupun RM220 gitu. 200 tu adalah share kamu sebagai pemegang share di Kopstar, dan 10 atau RM20 tu adalah kamu punya registration fee lah, yuran keahlian gitu. Boleh war-warkan kepada kawan-kawan yang lain, kepada ahli industri kita, ahli muzik kita, untuk join in sekali ke dalam Kopstar ni. Banyak benda yang program tengah kita rancang, tapi kita terpaksa tarik handbrake dan tukar cara kita nak menjalankan aktiviti ni kerana kekangan, kerana PKP, kerana COVID ni. Jadi kita sedang merangka benda-benda yang lebih interaktif di bahagian virtual, di internet begini kan, di secara maya di Google Meet, di Zoom, Facebook, Instagram, TikTok, whatever cara yang kita boleh tu. Jadi kelas tu insya-Allah kalau kita akan mula promosikan, kita ada beberapa orang-orang hebat industri yang akan mengelolakan kelas virtual itu. Nanti kita akan canang, kita akan hebahkan di Facebook Kopstar, di Facebook, Instagram ahli-ahli pengarah kan. Jadi watch out, tunggu, dan kita akan adakan tu. Rasa saya pun dah berbual macam lebih daripada DJ radio. Ini dah masuk minit ke-8 saya bercakap tanpa henti kerana kita kehilangan Encik Wafi. Jadi saya rasa stay tune kawan-kawan yang ahli Kopstar ataupun bukan ahli Kopstar, stay tune, teruskan bersama kami untuk sepanjang malam ni. Kita ada Wafi menemani anda, dan kita ada Encik Amir dan Encik Eli peguam syar'i tentang masalah apa yang topik kita nak bongkar malam ni.
Dan untuk aktiviti Kopstar, seringlah lawat Kopstar punya page di Facebook. Kita juga ada Kopstar di Instagram, betul tak Oli? Yes, Kita yes, ada betul. Instagram. Jadi seringlah lawat-lawat laman web mereka ni untuk info-info terbaru. Oh, ya, kita juga yang sedang berjalan sekarang nama dia e-karaoke raya. Saya tak tahu masih Yes. boleh masuk Lupa banget. karaoke. Nyanyi. Yo. Jadi Sadiq Saringan ini saya ingin menyerahkan semula mikrofon yang cantik ini di malam yang indah kepada Cik Wafi untuk meneruskan kita punya program malam ni lah, sebelum nanti dorang ingat kelas gitar aku nanti. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih. Jangan pergi dulu, belum habis, program belum settle. Jangan pergi dulu, kita punya topik adalah lain. Ini adalah pembukaan untuk menarik minat korang untuk duduk bersama. Aku ada kat sini juga. Kalau ada soalan, tanya je dekat Cik Amir, Cik Eli, pada Wafi. Diorang ni very friendly. They will answer any question that you have. They are very friendly. Daripada tadi kita orang gelak tak berhenti je. Ada je diorang punya lawak yang nak keluar kan. Jadi stay tune, panggil kawan-kawan yang lain. Saya tahu semua orang tengah tambah-tambah yang ahli muzik yang kena industri kita ni tengah kena lockdown, memang tengah susah dan keganasan tu mula timbul. Tidaklah, tak. Saya main. Tak. Orang muzik baik-baik, tak. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tu, stay tune, Wafi. Okay, right. Nampaknya kita punya pasangan beregu kita daripada peguam pasangan beregu Syari'i dah ready. Oh bukan, Riz. Hari ni bukan kelas gitar. Kelas gitar kita hari Rabu. Sambil tu jangan lupa kelas gitar aku hari Rabu pukul 9 malam. Okay, ada juga. Alright. Terima kasih banyak dekat Alpha Buti Kesuma. Itu dia abang kita yang handsome. Terima kasih banyak. Okey, atas pengenalan tentang education yang akan diadakan, insyaAllah cukup bagus dan tepat pada waktunya. Lagi sekali saya ingin memperkenalkan lagi sekali, tadi saya ada gangguan sikit. Saya nak memperkenalkan apa itu Kopstar ataupun Koperasi Industri Muzik Malaysia Berhad. Koperasi Industri Muzik Malaysia Berhad atau nama singkatan Kopstar merupakan koperasi yang terdiri daripada pengkarya seni yang terlibat secara langsung ataupun di belakang tabir. Tidak kisah anda adalah sound engineer, tidak kisah anda adalah musician, tak kisah anda penulis lirik, komposer, anda boleh join Koperasi Industri Muzik Malaysia Berhad supaya kita bisnes dengan industri muzik. Okey. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan Cik Amir dan Eli, iaitu merupakan peguam syari'i untuk kita membahaskan tentang keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID bersama peguam syari'i Cik Amir dan Eli. Yap. Cik Amir, Eli, boleh buka skrin? Cik Amir? Yes, okey. Okey, saya akan besarkan Cik Amir dengan Eli. Okey. Bentar. Alright. Okey, ini dia Cik Amir dengan Eli, kita handsome orangnya. Lawa orangnya ya. Umur boleh saya teka, umur 25 dengan 24, betul? Betul. Sekali dua. Okey, tanpa membuang masa, kita nak santai-santai je tau. Jangan memang. sangat, okey? Memang kena santai. Okey. Kemudian kalau tak silap saya, Cik Riani ada sini Cik Riani merupakan Vice President Koperasi Industri Muzik. Kawan Cik Eli kan? Cik Riani betul ya? Betul. Okay, right. So dia tak adalah formal kan, dah ada member kat dalam ni, kita borak-borak santai. Boleh?
Boleh. Boleh. Okey, right. Saya bagi sepenuhnya kepada Cik Amin dengan Cik Lee ya. Ya. Okey, right. Bismillah. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Wafi, terima kasih kepada Kopstar, Presiden, Timbalan Presiden dan semua Director, pengarah dan yang menjayakan program ini pada malam ini. Dan kepada Puan Aisyah Mak Diva kita. Terima kasih. Tadi kami masa testing tadi pun Mak Diva ni memang dia lah. Okay, so saya mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Amir Akram bin Zainal Abidin dan bersama saya partner saya iaitu rakan kongsi saya dalam firma guaman kami, Ellie Jasmine binti Aminuddin. Kami juga adalah pasangan suami isteri. Kami ada 5 orang anak. Pada hari ini kami diberikan topik untuk bercerita tentang keganasan rumah tangga. Topik ini topik yang agak berat, tetapi kita cuba secara santai lah. Sebab topik ni bila kami biasanya didatangi oleh klien-klien ataupun customer-customer kami, memang menyedihkan lah. Dan bukan hanya kaum wanita saja yang kena keganasan ni, ada juga kaum lelaki yang kena. Kami pernah ada satu kes kaum lelaki yang kena, suaminya yang kena. Bukan isteri saja, tapi mostly isteri lah. Sebab suami ni kalau nak kira lagi kuat kan. Jadi untuk kami teruskan berkenaan dengan keganasan rumah tangga ni, sebelum tu kami nak perkenalkan diri kami terlebih dahululah supaya kita lebih mengenali dan lebih santai. Untuk menceritakan selanjutnya, saya serahkan kepada rakan kongsi saya ataupun isteri saya, Puan Ellie Jasmine. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okay, saya Ellie. Saya ingin bercerita serba sedikit lah untuk memperkenalkan siapakah Amir dan Ellie. Kami merupakan peguam di bidang sivil dan juga syariah yang telah berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Kami bukan muda lagi. Mungkin dapat muda kot. And then kami, lokasi pejabat kami di Shah Alam. Kami berada di sana sejak dari dululah, maksudnya tak pernah keluar dari Shah Alam. So insyaAllah sekiranya ada apa-apa isu yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya, feel free to contact us untuk mendapat hikmat nasihat, dan kami insyaAllah sedaya upaya untuk menjalankan tugas kami mengikut hukum syarak dan juga perundangan Malaysia. So selain itu kami, I think we start teruslah dengan isu kita pasal keganasan rumah tangga. So okay, dipersilakan. Okay, keganasan rumah tangga ni seperti yang semua orang tahulah ya, ianya adalah berkenaan dengan biasanya orang akan anggap pukul ke, tampar ke, tumbuk ke, memang macam-macam lah yang berlaku kepada especially kaum wanita lah, kaum isteri ya. Banyak yang berlaku. Tapi sebenarnya kalau ikut undang-undang keganasan rumah tangga ni bukan hanya kepada pasangan suami isteri. Kalau ikut undang-undang kita, ianya termasuk anak-anak, termasuk ahli keluarga, girlfriend, boyfriend pun boleh dikenakan dikenakan keganasan rumah tangga ni. Maknanya ianya sebenarnya luas. Tetapi ialah macam biasalah kita ni, bila kita ni rakyat marhain ni kan, yang tidak memahami, bukan memahami, maknanya tak terbuka kepada perundangan-perundangan ni. Jadi kita ada keterbatasan untuk kita memahami perundangan ni. Jadi maknanya skopnya luas, sangat luas. Maknanya bukan hanya pasangan suami isteri, tetapi termasuk juga ahli keluarga, anak, beranak dan semuanya. Okey, itu bahagian pihak-pihak yang terbabit lah. Okey, apa pula yang termasuk di bawah keganasan rumah tangga ni? Okey. Motor lalu. Motor, minta maaf, kuat sangat bunyi motor. Okey, keganasan rumah tangga ni bukannya fizikal sahaja.
Maksudnya debit itu tanpa campak barang, bukan itu saja. Ia termasuklah juga gangguan dari segi emosional dan juga psikologi seseorang tu. So fizikal, mental, psikologi dan juga kewangan termasuk juga dalam dari segi keganasan rumah tangga ni. So scope dia is actually very wide. Bukannya takat report pada polis kena pukul, kena tampal, kena tendang oleh suami atau vice versa. Tak. Dia ada 3. Fizikal, emosi dan juga kewangan. Benda-benda perkara-perkara ini merangkumi dalam isu keganasan rumah tangga. And then ini perkara ini juga boleh dipisahkan kepada dua cabang dari segi tindakan dari segi secara civil dan juga syariah. Okay. Tadi saya nak sambung sikit lah pasal ekonomi. Contohnya contohnya kalau suami ni yang suami bekerja, isteri tak bekerja, isteri duduk rumah Jadi suami ni dia kata okey, kau kena buat ni. Kalau kau tak buat aku tak bagi nafkah pada kau. Aku tarik nafkah kan. Itu pun dah kira macam keganasan rumah tangga. Dan itu dari segi sivil lah, maknanya boleh dibawa ke pengaduan Dan di segi syariah boleh juga pergi ke mahkamah syariah untuk menuntut nafkah tu. Nafkah ni daripada suami kepada isteri ni wajib. Jadi tak boleh suami kata sebab kau tak buat ni aku tak nak bagi kau. Jadi itu tak boleh kecuali yang biasanya suami ni dia akan guna ni lah, dia guna senjata ni, nusyus. Bila guna je perkataan nusyus tu, isteri dah takut dah sebab katanya arash, bergegar lah apa semualah. Tapi biasanya kalau ikut kami punya pengalaman lah yang biasanya yang berlaku ni sebabnya adalah daripada suami. Biasanya macam tu. Dia macam ni dah. Sebelum you go further, sekiranya pihak suami lah, biasanya pihak suami yang mengfalkan nusyus. Para wanita di luar jangan risau dengan kehadiran ataupun failan kes-kes nusyus ni sebab mahkamah akan tanya suami falkan nusyus atas sebab apa. So akan ada cerita di sebalik kes yang difalkan oleh pihak suami kepada isterinya. So maksudnya isteri tu nusyus keluar rumah ke mesti ada sebab. Tak mungkin tak ada sebab. Okay, betul tak? Ya. Okay, so tadi pasal definasi keganasan rumah tangga ni maknanya bukan sekadar meluas. Macam yang Ellie katalah debitnya apa semua, bukan itu sahaja termasuklah emosi. Maknanya emosi ni maknanya kalaulah kata dia tak debit, dia tak pukul, dia tak tampar, tapi dia dah cakap kau ni jalang, kau sorry lah perkataan ni memang kami biasa dengar daripada klien-klien kami, jalangnya, pelacurnya, semua-semualah maaflah tapi sebab santai kan. Jadi saya rasa supaya perlu lebih mudah faham. Jadi perkara ni menjadi emosi kepada pihak isteri dengan perkataan-perkataan yang keras dan kasar ni dan tidak tak sepatutnya berlaku di dalam sebuah rumah tangga ni. Jadi emosi itu pun dikira keganasan rumah tangga juga. Jadi bukannya hanya pukulan-pukulan oleh suami ataupun isteri kepada suami. Jadi selepas itu kita akan cakap pula berkenaan dengan macam mana tindakan seseorang itu, apa yang perlu kita buat, yang perlu dibuat. So basically, biasanya bila contohlah, saya bagi contoh apa yang kami hadapi selama ni, especially during pandemic punya tempoh ni. Kami menerima banyak panggilan mengatakan, Puan Nelly, saya begini, saya mengalami gangguan dan juga keganasan tindakan daripada pihak suami. Dia pun cerita. So, apa yang saya perlu buat? Kerana saya masih dalam rumah. Okay, my first advice to this woman was, saya kata, Puan, kalau Puan rasa tidak selamat berada dalam rumah, tolong selamatkan diri dulu. Come out from the house untuk selamatkan diri, untuk berada di suatu tempat yang Puan rasa selesa dan selamat untuk bertindak seterusnya. So bila dah keluar daripada kepompong kawasan yang dirasa takut tu, yang dirasa tertekan, kan, yang dirasa anytime dia akan kena hentam balik, kena herdik ke dan sebagainya, saya akan kata try your best to come out from the situation, from that condition. That's the first thing you should do. So that selagi kalau masih berada dalam orang kata di bawah bumbung yang sama, macam mana nak bertindak?
nak telefon pun takut. Saya ada banyak situasi di mana pihak isteri yang mengalami keadaan begini, dia nak bercakap pun kata, perempuan, he's back, I have to put down the phone. So saya takat tunggu sajalah whether she will call back ke tak. Biasanya mereka akan call semula sebab dia nak tahu apa yang perlu mereka buat. So bila dah keluar daripada kawasan yang rasa tak selamat tu, the next thing is straight pergi ke balai polis untuk sambung. Balai polis ni dia pertamanya biasanya kami nasihatlah kepada orang yang kena yang mengalami dizalimi ni ya. Saya nak ke belakang sikit ya. Apa tu klien kami ni, kebanyakan yang kami kendalikan ya, ada yang berpuluh-puluh tahun keganasan kena pada dia. Dia sabar dengan harapan suaminya berubah. Ada yang berapa bulan kahwin dah kena dah terus. Jadi dia tidak menjadi satu isu dari segi tempoh ni. Dia bergantung kepada seseorang tu sama ada dia jenis yang boleh terima ataupun tidak. Tapi bagi kami sepatutnya tidak berlaku perkara-perkara ni. Tak sepatutnya berlaku naik tangan seperti tak sepatutnya. Sebab Islam pun sebenarnya tidak ajar perkara macam tu. Dalam Islam pun yang dicanang-canangkan oleh pihak-pihak barat ni yang kata Islam ni pukul isteri semua. Tak sebenarnya. Bukan pukul. Sebenarnya jadi je. Pok lah kata pok je. Macam tu saja. Bukannya penampar. Bukan penampar, bukan pukul. Itu semua tak ada dalam Islam. Tidak ada langsung. Kalau isteri macam mana teruk pun tak ada pukul. Tak ada. Dia pok macam tu je. Jadi kita sebenarnya especially kaum lelaki sepatutnya sedar perkara yang dibuat tu sebenarnya adalah satu perkara kalau nak kata keras lah haram sebenarnya. Tak diajar oleh Islam. Sedangkan apabila isteri itu cuba untuk bertindak di luar perkara yang biasa yang berlaku, dia kata isteri itu nusyus. Sedangkan dia buat perkara yang memang sebenarnya Islam tak ajar. Sebenarnya dia yang nusyus sebenarnya. Dia buat perkara yang Islam tak ajar. Okay, so saya kembali pada tadi. Selepas biasanya bila kami dapat klien, biasanya klien yang kena pukul, kena apa semua ni, dia akan tanya apa sebenarnya, apa yang perlu dia buat. Seperti yang Ellie kata tadi, satu dia kena keluar daripada kepompong masalah apa tu dalam kawasan tu lah. Kami ada a few cases yang mana suaminya orang hebat, orang besar, orang yang berpengaruh di dalam sesuatu kawasan tu ataupun suatu negeri tu. Dia terpaksa lari ke negeri lain sebab negeri tu dia tak percaya pada semua orang. Tak percaya pada everybody lah. Jadi dia terpaksa berbalik ke negeri lain dan mendapatkan perkhidmatan guaman dan juga penguasaan daripada negeri lain lah. Okay. So biasa kami akan nasihat pada mereka ni, first thing adalah buat report polis. Kena buat report polis. Mesti buat report polis. Dan biasa yang berlakunya, masalah yang berlaku kadang-kadang kadang-kadang pihak isteri ni, isteri ni kaum wanita ni kaum yang baik, kaum yang lemah, lembut. Bila berlaku sesuatu kekasaran pada mereka, kali pertama, kali kedua, kali ketiga, mereka buat report polis, lepas tu mereka tarik balik report. Masalahnya bila tarik balik report ni, apabila sampai satu masa dah tak tahan dah, dia nak pergi ke penguatkuasa seperti mahkamah, dia tak boleh guna dah report yang ditarik balik tu. Jadi itu yang masalahnya akan berlaku biasanya. Okey, bila pergi ke balai polis untuk buat report, pihak isteri ni kadang-kadang dia tak biasa semua kan. Jadi dia buat report tu kadang-kadang dia tak tahu apa nak cakap, dia tak tahu apa nak buat, dia tak tahu macam mana nak ceritakan kepada pihak polis. Jadi benda ni pun sebenarnya menjadi suatu kelemahan apabila report tu dibuat di balai polis, menyebabkan pihak polis ni merasakan ini benda kecil je, benda ala suami isteri gaduh, balik kamu balik kamu ni lah, cubalah selesai. Jadi sebenarnya kalau
tengok kepada yang saya tengok selama ni lah ya, kadang-kadang bukannya masalah polis pun, bukannya polis tidak mahu menolong, tetapi cara orang yang membuat report tu, cara mereka memaklumkan kepada polis tu yang sebenarnya menyebabkan polis tu rasa macam tak ada masalah lah ni. Sedangkan polis sebenarnya, saya ada satu kes ya, tampar je. Suami tampar, first time tampar. Terus dibuat report polis dan polis terus ambil tindakan. Masuk lock up suaminya. Dan dia terus dapat interim protection order. Mana suami tak boleh mendekati isterinya disebabkan oleh tampar tu sahaja. Kan? Jadi cara tu sebenarnya adalah penting juga untuk dinyatakan kepada polis, untuk polis mengambil tindakan. Okey. Sebenarnya pihak isteri, sekiranya pihak isteri yang menjadi mangsa, saya mohon agar pihak isteri tersebut jangan malu untuk meluahkan perkara yang berlaku sebenar-benarnya, sebab ramai yang isteri akan bercakap pada saya, Puan Eli, boleh tak sebab kalau mereka yang datang kepada kami, saya akan nasihat bagaimana untuk merangkakan polis report tu supaya dia menjadi kandungannya tepat, supaya pihak polis pun memahami apa yang berlaku di dalam rumah mereka. So saya akan cakap, Puan kena cerita A to Z. Okay. Ada beberapa ketika yang mana saya menerima arahan daripada anak guam yang mana dia kata, Puan Eli, boleh tak tulis yang ini tapi jangan tulis ni. Saya akan nasihatkan kepada dia. Dia kata, Puan tak boleh. We have to write everything so that benda tu kukuh. Memang akan bila polis baca dia akan tahu benda ni berlaku. Tapi kalau you pick and choose your issues, yang tang ini you nak cerita sebab kononnya sebab dia kata, saya sebenarnya saya tak naklah sampai pihak polis buat siasatan dan dia masuk penjara. Jangan begitu. Kita ada proses ni sebenarnya. Bagaimana, takat mana yang kita nak pihak polis ambil tindakan dan sebagainya. Tapi kalau pihak isteri ni dah terlampau sangat dan bertahun-tahun menghadapi keadaan begini, saya rasa adalah wajar untuk pihak tersebut untuk menceritakan daripada A to Z. Maksudnya jangan fikir kalau kita bercerita tu kita mengaibkan pihak kita punya spouse lah. Jangan ada pemikiran macam itu sebabnya benda tu dah memudaratkan keadaan kita. Betul? Ya. So, ramai yang akan berkat cerita tu. Jangan boleh buat Puan tulis yang ini tapi yang ini saya mohon sangat supaya jangan diceritakan langsung. Saya kalau benda tu menjejaskan anak kami, saya akan nasihatkan we have to proceed further. Jangan kita selindung-selindung, kita pick and choose. That's not the way sebenarnya. Jadi selepas membuat report polis ni kan, kekerasan rumah tangga ni, biasanya polis kalau dia percaya bahawa perkara tu memang serius kan, dia akan membawa ataupun mengarahkan victim ni, mangsa ni untuk membuat medical report. Medical report medical report ni yang boleh diguna pakai semasa pihak polis mengambil tindakan terhadap pihak suami lah ataupun pelakunya lah. Jadi ada beberapa perkara yang sepatutnya pihak wanita ataupun pihak mangsa ketahui tentang hak-hak mereka apabila ataupun masa mereka membuat report polis ni. Jadi mereka selain daripada kes jenayah yang boleh dibawa oleh polis terhadap pelaku kan, di atas berdasarkan Akta Keganasan Rumah Tangga, dalam Akta Keganasan Rumah Tangga juga mereka boleh macam saya kata tadi IPO Interim Protection Order, membuat tegahan pelindungan kepada mangsa daripada didekati oleh pelaku. Walaupun pelakunya tu adalah suami ataupun ahli keluarga. Boleh dilakukan apabila polis percaya perkara itu mungkin akan berlaku lagi. Ya. Jadi selain pada itu selain pada IPO, mungkin Eli boleh terangkan? Saya nak sentuh sikit sebab kita punya cara tu dah buat keluar dari kawasan tu and then buat laporan polis. Okay. Antara pihak-pihak yang katakanlah kita tak tahu kepada siapa yang kita nak mengadu ni kalau tak datang terus ke peguam. Sebenarnya ada 3 pihak yang dia boleh buat aduan. Satu, pergi ke pegawai kebajikan masyarakat untuk mendapatkan emergency protection order. Pihak Jabatan Kebajikan juga mempunyai kuasa untuk memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang mengalami keadaan begini. Kedua, tadi tu pegawai polis untuk membuat laporan dan seterusnya untuk dibawakan kepada pihak
hospital lah untuk buat medical check up and so on. Ketiga, kalaulah tak reti nak pergi ke pejabat agama pula, ke pejabat kebajikan masyarakat, nak jumpa pergi, some people takut nak pergi ke balai polis. The last resort, carilah mana-mana peguam yang yang kita rasa kita selesa untuk bercerita dan memohon bantuan, ataupun kepada Biro Bantuan Guaman untuk kita buat laporan, and kami akan cuba sedaya upaya untuk membantulah for the next step. So it's actually selain daripada EPO, Emergency Protection Order, dan Interim Protection Order, and also finally the Protection Order given by dilakukan oleh pihak polis yang dilanjutkan kepada mahkamah. Malah sekarang ni kalau ada keganasan rumah tangga yang berlaku dalam PKP ni, dalam tempoh yang sebenarnya tak boleh keluar ni, sebenarnya di mahkamah syariah siapa-siapa mahkamah syariah membolehkan, walaupun mahkamah syariah tutup, tapi apabila ada isu keganasan rumah tangga dan pihak isteri tak tahan mohon perceraian, mahkamah akan dibuka untuk mendengar kes tu dan untuk memutuskan sama ada dibolehkan perceraian ataupun tidak. Ya. Jadi maknanya apabila seseorang mangsa tu pergi membuat report polis, lepas tu mendapatkan medical report dan boleh sama ada menghubungi mana-mana peguam macam kami ni ataupun pada mahkamah. Sebab mahkamah dia masih ada pegawai yang bertugas, walaupun ditutup kaunternya, tapi ada pegawai yang bertugas untuk menerima borang ataupun permohonan untuk perceraian jika ada isu berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Takat itu sajalah, maknanya kalau cerai macam benda lain tak ada masalah. Mana mahkamah takkan benarkanlah. Hanya isu-isu yang berlaku apabila adanya isu keganasan rumah tangga, mahkamah akan mengambil berat dan meneruskan kes tu walaupun dalam tempoh PKP ni. Maknanya mahkamah syariah di mana-mana di Malaysia ni mengambil berat. Bukan tak ambil berat, mengambil berat, tetapi sebelum tu perlu ada report polis, perlu ada medical report supaya hakim yang mendengar kes tu dia boleh terus membuat satu keputusan yang tidak perlu kepada nak fikir ke nak dapatkan bukti ke. Kalau dah ada macam tu maknanya mahkamah boleh membuat keputusan. Itu yang mana orang ramai salah anggap dengan pihak mahkamah, bahawasanya mereka banyaklah ramai orang kata mahkamah syariah ni prosesnya makan masa. It's actually bukan begitu. Sebenarnya kan kenapa lambat ni disebabkan mereka ni tidak arif tentang bagaimana untuk memulakan kes, apa yang diperlukan untuk kita filekan kes. So bila banyak lubang-lubang yang tak cukup ni, itu yang menyebabkan penangguhan kes. So hakim pun, sebab kena faham di mahkamah ni hakim tak akan memberi tunjuk ajar. Dia tak akan lepas ni puan pergi sini, puan mesti dapatkan bukti macam ni, puan kena cari saksi. Tak akan berlaku semua tu. So sekiranya sesiapa yang ingin memulakan sesuatu kes tu tidak arif ataupun tidak tahu macam mana nak membawa sesuatu kes ni ataupun tidak memahami proses mahkamah, adalah lebih baik untuk mendapat khidmat nasihat daripada orang yang berkelayakan. So tak adalah orang beranggapan sebenarnya kalau file kes kat mahkamah syariah memanglah bertahun-tahun lah selesainya. Sebenarnya bukan situ. Penangguhannya sekarang ni confirm lah sebab PKP, sebab tarik semua kad tutup. Tapi sebenarnya bagaimana you mengendalikan atau memulakan kes tu yang menyebabkan sama ada kes tu akan berjalan dengan lancar ataupun tidak. So anything else pasal keganasan? Itulah keganasan tu maknanya secara dasarnya sebenarnya bukan hanya termasuk pukul, dia semua sekali lah. Cuma kalau di
di dalam tempoh PKP ni untuk membuktikan keganasan rumah tangga dari segi emosi kan ataupun dari segi ekonomi susah. Maknanya mahkamah mungkin takkan layan perkara itu. Bila berlakunya pukul ataupun fizikal, ya. Bukan tak layan langsung, tak layan buat ketika ini. Ya, ketika PKP ni. Ketika ini ya. Sebab nak buktikan tu. Jadi mahkamah dia mungkin tanya, okey, ni apa masalah saya nak cerai? Kenapa nak cerai? Sebab saya ada keganasan rumah tangga. Apa keganasan rumah tangganya? Sebab suami saya tak bagi saya duit, tak bagi saya nafkah. Jadi itu tak termasuk dalam satu perkara yang darurat, ya. Darurat ni apabila ianya memudarat menjejaskan nyawa. Ya, nyawa. Jadi mahkamah akan menerima perkara-perkara apabila berlakunya perkara yang menjejaskan nyawa seseorang mangsa tu. Jadi so kena faham lah, maksudnya kalau semua dah ada, police report dah ada, tapi dengan adanya police report sahaja tetapi tiada laporan perubatan yang mana walaupun memang dalam police report dah tulis catat semua tapi masih tidak kukuh, masih memerlukan medical report. So janganlah orang kata kita tunggu sampai kita dah sihat baru keluar untuk buat check up semua. Memang tak nampak lah kan. Sebab kami ada beberapa kes yang mana datang pun mata dah lebam. So saya akan cakap, Puan, sebelum Puan nak melantik kami ke apa, okay, why don't you straight away pergi ke hospital untuk mendapatkan treatment secara menyeluruh untuk mendapatkan laporan perubatan tu. Sebab kalau kadang-kadang bila first time, satu lagi, bila first time kena tumbuk atau pukul, dia tak immediately nampak kesan dia tu. It takes time. And then caranya pula, kami ada beberapa kes yang mana itulah kenapa saya senyum kenapa saya senyum sebab ada cerita sebaliknya. Sebabnya ada satu kes yang kami buat ni mangsa kena fizikal lah, kena fizikal dan pada hari yang dia akhirnya buat report polis tu, dia terus buat report polis baru mungkin sejam 2 jam lepas kena fizikal tu lah ya. Jadi bila polis ambil gambar tak nampak lah. Tak nampak. Lepas, bila tak pergi nampak. ke buat hospital, buat medical report, tak nampak. Jadi apabila kes tu dibawa ke mahkamah, jadi saya masa tu saya menyebelahi sebelah pelaku lah. Assalam. Peguam kan dia ada belah pelaku, dia ada belah ni. Kami buat dua-dua belah. Jadi sebab tu kami boleh tahu. Kami boleh bagi tips lah kepada bagaimana kepada mangsa kan. Kalau buat terus kan, memang kena buat terus sebenarnya. Selepas kena tu kena buat terus sebab nampak berlakunya benda tu. Maknanya kita tak perlu tunggu sehari, 2 hari, 3 hari macam tu. Tetapi selepas berlaku tu memang bila dia ambil gambar memang tak nampak. Mungkin sehari lepas tu baru bengkak tu nampak. Macam kita pun kalau kita apa-apa kita kena terlanggar ke apa ke, mungkin sehari esoknya barulah nampak lebam hitam macam tu kan. Jadi apabila gambar-gambar yang dikemukakan oleh pihak pendakwa kan, saya senangnya saya kata mana bekasnya, mananya you kata you kena tu, you kena ni semua, ditunjuk gambar tu tak ada apa-apa di mukanya, di badannya, tak ada. Jadi macam mana mahkamah nak buat keputusan menyebelahi pihak mangsa? Jadi perkara inilah yang perlu diambil berat ya. Jadi macam kami bagi tips ni, maknanya pergi juga buat report polis, pergi juga terus buat medical report, tetapi esoknya bila adanya benda tu dah timbul, ambil gambar sekali lagi, pergi sekali lagi. Okey, satu lagi. Pasal ambil gambar ni pula. Okey, katakanlah dah pergi police report, dah buat medical check up, dah bagilah keterangan semua. Okey, memang doktor percaya kerap dizalimi di rumah sebagainya, tapi tiba-tiba dekat rumah macam Cik Amir kata ambil gambar kan. Ambil gambar tu, okey, katakanlah lebam tu kat sini. Janganlah ambil gambar macam tu saja. Sebab kami banyak dapat saya banyak gambar Puan, saya dah dulu-dulu punya bertahun-tahun saya simpan gambar-gambar saya. Tapi sebab mangsa ni tak pergi hospital untuk buat proper check up. So dia kata saya ambil banyak kat sini. Tapi saya kata bila saya tengok
Puan macam mana saya tahu ni gambar ni lengan Puan? It could be anybody's lengan, anybody's paha, anybody's this. So kalau nak ambil tu biarlah orang kata kena ambil dari angle dekat dan angle jari jauh supaya nampak oh ni tangan dia. So kalau macam tu kami nak gunakan butir-butir macam tu pun agak longgar. So dengan mudah akan dipertikaikan oleh sebelah sana. Ya. Betul, mana bila tunjuk bila tunjuk gambar tu, mana peguam katakan peguam belah sana, dia akan tanyalah, Ni tangan siapa? ni tangan siapa ni? Dia cakap, tangan saya. Macam mana awak nak tahu tangan, awak nak bukti kepada mahkamah ni tangan awak? Ya. Boleh nak buktikan banyaklah, panjanglah ceritanya. So disebabkan itulah kes tu berpanjangan. So sebenarnya sebelum nak buat apa-apa, mohon sangat-sangat mintalah nasihat dulu supaya bagaimana nak proceed lah to do whatever action, especially once you have already appointed a lawyer. Better to ask, jangan segan, jangan malu nak buat benda sekecil-kecil kuman pun. Kalau you rasa aku buat ni betul ke tak, just ask. And then kami pula sekiranya kami, okay, this is how we practice, Amin dan Ellie practice. Sekiranya kes ni adalah kes-kes syariah yang membabitkan kes-kes keganasan rumah tangga, walaupun tekanan emosi dan sebagainya, kami akan treat the case, maksudnya sentiasa, let's say if this client calls, kami akan jawab. Kami akan cuba sedaya upaya untuk menjawab dan entertain the client sebab we don't know adakah dia masa tu tengah kena ke apakah. So kalau takat claim benda-benda lain, yelah ikut waktu office lah. But then kalau isu-isu begini, kami akan give priority. And our tagline is always, your justice is our priority. InsyaAllah. Okay, rasanya itulah maknanya saya dirumuskan ya, bila dirumuskan ya, keganasan rumah tangga ni tadilah maknanya bukan setakat pukul, bukan setakat lebam, tetapi emosi dan juga ekonomi lah. Dan lepas tu okay, satu lagi ya, kadang-kadang bagi saya lah ya, bagi kami yang pengamal undang-undang ni, bukannya penguat kuasa, bukannya mahkamah, bukannya pihak polis ke apa yang tidak menolong bangsa, tidak menolong kaum wanita. Undang-undang tu memang ada, undang-undang tu lengkap, undang-undang tu memang cantik dah, sempurna dah. Memang kalau lah katakanlah pihak wanita tahulah hak-hak mereka sebenarnya ya, memang pihak lelaki sebenarnya, pihak suami takut sebenarnya kalau pihak-pihak wanita ni tahu. Tapi ialah being wanita lemah lembut, bersabar, memberi peluang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10 kan. Sebab kami ada klien yang sampai berpuluh tahun. Dia kata saya daripada mula nikah, masa mula nikah anak saya sekarang ni pun dah besar panjang dah, saya kena lagi kan. Tapi nak buat macam mana sebab memang dah kaum wanita itu memang ada yang jenis yang bersabar, jenis memang tak nilah. Jadi hak wanita tu di Malaysia ni, undang-undang kita memang cantik dah sebab kita ada dua undang-undang ya. Kita ada civil, kita ada syariah. Dua-dua ada ya. So wrap up lah, rasanya time is running off. Okay, kami diberi masa sampai 9.50. Okay, so sedikit sebelum you dah wrap up on dah. Nak sentuh sikit, kami just nak share something on khairat kematian. Sebab saya rasa zaman sekarang ni time pandemik ni juga macam keadaan kita kelam kabut, macam if anything, na'udzubillah kalau berlaku kat family kita, kadang-kadang bila orang tu dalam keadaan macam tu tak boleh fikir panjang, so you tend to kadang-kadang jadi numb, you tak bergerak. So saya rasakan khairat kematian ni orang kata perlu kita kena tahu, and then we need to get involved. Maksudnya we need to be in one of the khairat kematian lah, tak kira lah mana-mana. And then apa perlu apa tujuannya khairat kematian ni pun is actually to assist kita punya sanak saudara, or kita nak diri kita sendiri kalau berlaku pada diri kita. So, kematian ni pasti, kita tak tahu bila akan berlaku. Malang tidak berbau, kematian kita tak tahu bila dapat kita jangka. So
it's better for us to get to know karat kematian and indulge ourselves in there supaya apa orang kata, dia dapat membantu kita untuk menangani dan juga menguruskan pengurusan pengebumian dari awal sampailah akhir. Yep. Anything else to add on that? Tak ada. So I think saya nak bacakan pertanyaan di Facebook. Oh, ada pertanyaan. Okay. Assalamualaikum Mr. and Mrs. Lawyer, good and clear info, dia cakap. Alhamdulillah. Daripada Megat Syafni, apakah konsep hakam adalah praktikal dan bagaimana kes-kes yang melibatkan hakam? Apakah sebenarnya definisi hakam? Itu dia soalan dia. Okey, itu lari sikit daripada topik kita keganasan ni. Ini cerai hakam ni merupakan salah satu cara untuk seorang isteri mendapatkan penceraian. Okey, di beberapa negeri dah banyak dah menggunakan cara ni. Sebelum ni dikenali sebagai cerai cara biasa, di mana cerai cara biasa ni atau cerai under section 47 ni, di mana bila isteri memfailkan kes penceraian dan bila ditanya oleh pihak hakim adakah suami ni bersetuju untuk menceraikan, dia kata tidak, and then that's it. That's the end of the case under cerai 47 ni. So sehingga berlakunya pindaan dan perubahan terhadap cara cerai ni, cerai 47 ni yang dipanggil sebagai cerai hakam ni, ia merupakan satu cara untuk mendapat penceraian di mana akhirnya secara kasar, if you want to go detail panjang lebar, secara kasarnya sekira pihak suami ni tidak bersetuju untuk menceraikan isteri ni, walaupun isteri itu dah berikan alasan-alasan dia dan dah berlaku 3 peringkat, iaitu peringkat JKP, Jabatan Kuasa Pendamaian, ditubuhkan oleh hakim yang diduduki oleh seorang pegawai yang dilantik oleh hakim, dan kedua proses hakam 1 dan akhirnya proses hakam kedua. Proses hakam kedua ni lah di mana sekiranya suami tu bila ditanya dia sanggup tak menceraikan isteri tu, dia masih tidak mahu, hakim akan mengambil kuasa lafaz daripada suami tu untuk diberikan kepada hakam tu untuk melafazkan, memfarakkan perkahwinan tersebut. So tadi soalannya, adakah benda tu baik ke tidak Something like that ke tadi, Wafi? Soalan dia is about konsep hakam secara praktikal dan bagaimana kes ni melibatkan hakam. Itu soalan dia. It's actually practical because benda ni tidak akan memakan masa panjang seperti cerai secara fasah. Hakam ni dia akan lalui 3 peringkat tu lah. JKP, hakam 1, hakam kedua. So in the end of the stage tu, sekiranya memang laporan-laporan yang diberikan oleh pihak pegawai yang menduduki JKP tu dan juga hakam 1 yang lebih berat kepada pihak isteri menunjukkan rumah tangga tidak boleh diselamatkan lagi. Walaupun suami tu enggan melafazkan cerai, kuasa tu akan diambil, dia akan dipindahkan kepada hakam yang dilantik oleh hakim tu untuk melafazkan cerai tersebut, melafazkan talak kepada isteri tu. So in the end, sekiranya benda tu berlaku, jatuhlah talak yang tidak dilafazkan oleh pihak suami. Maksudnya hakam ni adalah kuasa daripada hakim. Yes, yang dipaskan kepada another person untuk melafazkan talak. Okay, soalan yang nombor 2. Ini kawan Cik Eli ni. Puan Iriani. Dia cakap kalau tak buat medical report, boleh tak, memang tak boleh buat kes ke? Dia kata. Kalau tak buat medical report, memang tak boleh buat kes ke? Ada soalan dia. Okey, dia macam ni kes, tengok kes lah. Kalau kes tu kes untuk perceraian, ianya boleh jadi satu report polis tu boleh menjadi satu bukti sokongan sahajalah. Sokongan yang kita letak banyak-banyak lah. Maknanya kalau berlaku banyak kali, kita tengok, hakim akan tengok lah. Akan tengok report polis banyak kali dan apa yang berlaku. Dan di mahkamah tu, contohnya kalau kita tanya pihak pelaku tu, betul kamu pukul ni, kalau tak mengaku, dia jadi mana berat lah. Sebabnya macam kita nak buktikan tu. Sebab di mahkamah ni isunya adalah pembuktian. Bukannya your words against my words.
maknanya what you can prove. Proof ni maknanya kata-kata yang kita dakwa. Dia pukul saya, kan? Jadi hakim ni orang tak tahu menahu. Hakim ni di atas, dia dengar je, kan? Jadi bila kamu dakwa suami kamu pukul kamu, kan? Macam mana kamu nak buktikan pada saya sebagai hakim ni supaya saya buat keputusan? Jadi kalau setakat dengan report polis sahaja, kan? Kalaulah katakan suaminya tu ada peguam, dia akan cakap report ni semua boleh buat report. Ada ke tak lepas buat report tu suami kamu kena tangkap, suami kamu dikena charge ke? Tak ada. Jadi hakim pun cakap, oh maknanya mungkin juga, kan? Mungkin juga tak kukuh lah. Jadi medical report tu adalah satu mengukuhkan lagi. Dan kalau tak ada medical report pun, kalau ada saksi yang pernah melihat, saksi pernah melihat, ya memang betul pada tarikh itu saya berada di tempat itu, saya melihat, saya nampak suaminya pukul dia. Kamu ni siapa? Saya masa tu kerja tempat situ. Saya pun samalah, saya bekerja. Saya nampak. Macam mana dia pukul? Macam ni. Jadi apa yang diceritakan oleh saksi tu sama dengan apa yang diceritakan oleh mangsa tu. Jadi hakim pun rasa okey, memang benar berlaku. Jadi kalau tak dapat buat medical report pun, kalau ada gambar-gambar, ada saksi, ada banyak lagi perkara yang boleh membantulah. Tetapi kalau siapa yang baru mendengar pada hari ini, mendapat ilmu pada hari ini, buatlah apa yang kami cadangkan supaya benda tu akan jadi kukuh. Jadi bila pergi berjumpa peguam pun, ada tak puan bawa apa-apa gambar? Ada, saya ada gambar. Gambar pun gambar yang jauh, gambar yang dekat, semua ada semua. Ada saksi tak? Ada. Ada report polis? Ada. Ada medical report? Ada. Jadi senang. And then kalau itu physical kan, kalau mental torture, keganasan dari segi emosi semua, kalau memang dah bertahun memang menghadapi depression dan sebagainya, it is better for you to seek for psychologist or psychiatrist punya treatment lah. Barulah ada record tu, baru kita boleh buktikan ke mahkamah. Okey, boleh? Kalau saya tanya, sambungan kepada soalan tadi, kalau anak-anak adakah boleh jadi saksi? Anak-anak bergantung pada usia beliau. Kalau anak kecil, it's not easy for the court to accept dia punya keterangan lah. Kalau anak tu... Tapi di civil ada? Civil boleh. Civil boleh. Sebab civil ni dia akan panggil anak tu, polis yang akan buat interview. So dia ada transkrip dia. Jadi daripada transkrip tu dia tak appear di mahkamah. Dia tak appear di mahkamah. Dah ada thumbs up. Kita bukan thumbs up. Actually test tanya tu nanti tak apa, saya akan explain nanti. Nanti saya akan terangkan. Okey, saya nak baca satu artikel yang saya nampak dekat Google. Yang ini terbaru. Johor Bahru, lelaki yang disyaki memukul isterinya yang hamil sehingga koma 4 Mei lalu akan didakwa di Mahkamah Magistrate di sini esok. Isteri dia umur 43 tahun. Suami dia umur 38 tahun. Peniaga pakaian. Ini bagi saya pandemik lah, time pandemik lah ni. Ini yang terbaru lah kes. Soalan pandangan Cik Elly dan Cik Amir, di mana nak bantras benda-benda macam ni. Macam contohlah, soalan saya sebenarnya kepada ahli muzik, sebab ramai musician kita dekat luar sana, dia hari ni kerja, hari ni dapat duit. Contohnya busking ataupun kelab malam ataupun main di hotel. Hari ni dia main, dia kadang-kadang dia ambil kontrak. Dia ambil kontrak katalah sebulan sekali, 2 minggu sekali. Kadang-kadang gaji hari. So bila sekarang ni tengah pandemik macam ni, isteri ataupun suami tak boleh bekerja. Jadi dekat situ kewangan is number one in our life. Kalau tak ada duit memang akan jadi huru-hara keluarga. Betul. Kan? Tak dinafikan kan? Macam mana kita nak kikis benda ni? Tu soalan saya. Dia macam mana pun kalau kita ni orang Islam kan, itu biasalah kan, orang Islam berbalik kepada percayanya kepada Allah lah. Maknanya rezeki, takdir semua datang daripada Allah.
Dan itu atas sekali lah, kita letak atas sekali. Maknanya kalau kita ada yang tu kita kuat di situ, insyaAllah Allah akan bagilah apa sahaja. Dan yang keduanya komunikasi lah. That is our saya minat sangat benda ni. Communication. Komunikasi dan faham antara satu sama lain. Maknanya kalaulah suami itu memang itulah dia punya punca rezeki dia kan. Si isteri kena faham lah. Kadang-kadang suami ni kadang-kadang dia mungkin si isteri bagi cadangan kan. Bang, kalau abang tak boleh buat perkara tu pun cuba cara berlain. Banyak lagi benda lain boleh buat. Kan kita ada motor, abang boleh grab ke apa ke tapi tak nak buat. Jadi si suami pun kena faham lah. Kena buka minda. Kena buka minda. Jangan sempit hati. Dan jangan resort tu, makna jangan menggunakan kekuatan lelaki, suara yang kuat lelaki, kata-kata yang kesat lelaki apabila perkara tu. Satu cadangan je pun kadang-kadang daripada isteri ni. Satu lagi, isteri pula jangan cara bercakap tu. Kan saya kata communication tu kena ada caranya. Berhemah. Simple je, berhemah. Kadang-kadang suami dah lah dengan keadaan tekanan macam tu kan, financially is tight, everything je lah. Siapa yang tak ada jejas, kami pun terjejas juga, tak nafikan. So isteri pun pandailah untuk bersuara tu macam mana, nak menyuarakan pendapat, untuk menyampaikan sesuatu idea tu, ada cara yang berhemah lah. That's the best. Communication. That's the best. Communication. Yes, that's the right answer. Okay. Terima kasih kepada Encik Wan Amir Akram dan Puan Elly Jasmine dengan perkongsian ilmu dan pencerahan mengenai undang-undang yang sewajarnya kita perlu tahu hak kepentingan kita. Malam ini saya dan semua pendengar yang bersama di FB Live tentu dah bertambah ilmu mengenai undang-undang, ianya sungguh terkesan sekali. Terima kasih banyak. Okey, saya nak share dekat anda semua. Peguam Tertuan Encik Wan Amir Akram dan Puan Elly Jasmine, ofis dia berada di 11B tingkat 2 Jalan Tengku Ampuan Zabedah F 9/F Seksyen 9 Shah Alam. Betul? Betul. Yes, okay. Nombor telefon sila salin, nanti saya akan letak link di Google. Saya jumpa benda ni link di Google. 019 319 9007. Jangan call tengah malam. Tapi Wafi, kalau emergency I'm ever ready, insyaAllah. Oh best. Okay Jelly. Okay right. Tidur ayam. Ibu kan, mak. Okay right. Kadang-kadang tengok nyawa ke laki kita ni. Kena check. Ataupun boleh di Amir and Elly di Facebook, betul? Boleh. Ataupun di Insta Amir Elly 2020. Ya betul. Ya betul. Saya nak bagi peluang kepada yang ada di dalam ni Google Meet ni, siapa yang nak bertanyakan soalan ataupun nak bercakap sepatah dua. Kak Elly, Pia nak tanya Kak Elly. Oh, ada Cik Sofia kan. Okey. Sofia, hai. Hai Kak Elly. Okey, kita tahu kalau perempuan bila dia terlibat dalam keganasan rumah tangga, especially yang bila disebabkan oleh suami, kadang-kadang dia jadi buntu. Citing experience from a few of my closest friends, dia jadi buntu, tak tahu nak pergi mengadu pada siapa. So normally bila hal-hal melibatkan perkahwinan, especially Muslim marriage, jalan paling pertama sekali yang muncul adalah mengadu ke pejabat agama. Betul. Apa jaminan yang setiap kali mereka mengadu ke pejabat agama, kes itu akan ditangani dengan betul ataupun dengan proaktif? Sebab berdasarkan pengalaman sebelum-sebelum ni, kebanyakan kes jawapan yang paling selalu diberikan adalah panggil suami dan isteri bermusyawarah, sedangkan mungkin hubungan tu sebenarnya dah tak boleh diselamatkan lagi. So at the end of the day, mereka merasakan yang nasib mereka tu tak dibela sepenuhnya. I think that is what leading to assumptions that mahkamah syariah actually is not helping. Faham. Okey. Very clear. Macam tadilah saya terangkan tadi pasal apa tu penampilan dan report kepada polis. Sama juga penampilan dan report kepada pegawai.
pegawai ni dia memang yalah dia pegawai agama kan. Agama ni selagi boleh, selagi itulah dia nak patch things up. Tapi yang penting bila kita buat report tu kan, bila kita mengadu, dipanggil juga suami kan, kita kena make sure apa yang berlaku dalam rumah tangga tu diceritakan dan ditulis, direkodkan. Pastikan tu. Sebab pegawai tu akan cakap, cubalah dengan citing all ayat Quran apa semualah ya. Tetapi kita ada hak untuk mengatakan I nak record, you recordkan perkara ni. Recordkan. So apabila kita mengambil keputusan untuk pergi ke mahkamah untuk katakan mendapat perceraian ke ataupun apa-apalah ya, kita boleh minta report tu. Dan report tu kita gunakan untuk kita punya support kita. Mana saya dah pergi dah jumpa dah, tak boleh juga. Dan saya dah ceritakan kepada ni masalah ni. Dan selepas cerita masalah ni, suami saya masih macam tu juga perangai dia. Jadi itu saya kata, mana penampilan dan juga cara untuk mengadu kepada pihak Jabatan Agama. It's actually kan, Sofia, kalau seseorang tu dah tekad dah, dia dah tahu dah hala tuju dia. Tujuan dia pergi ke pejabat agama tu is just to make a report and have it in writing. Maksudnya supaya benda tu boleh digunakan kelak di dalam mahkamah syariah. So kalau dia dah tahu memang dia dah kena ni bertahun and then memang dia traumatized, memang dia secara fizikal dan emotion pun dah terganggu amat-amat, dia tak nampak lagi benda tu boleh diselamatkan. Purpose dia tak payahlah prolong the process of counselling and so on. So decision pun pengadu tu yang boleh buat. Okey, Kak Eli, apa macam Kak Eli sendiri dengan husband sebagai peguam syariah banyak berdepan dengan masalah-masalah rumah tangga, keganasan domestik and so on. Apa agaknya yang that you can tell them out there yang mahkamah syariah ni sebenarnya lah institusi yang paling adil untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga? Because from what I see through my observations, ramai actually sebenarnya yang dah hilang keyakinan untuk berurusan dengan mahkamah syariah. And then ada setengah-setengah mungkin, tapi mungkin juga berlaku disebabkan lompong-lompong yang Kak Eli cakap earlier, yang kekurangan bukti, kekurangan kronologi kes and so on. Tapi banyak kes-kes yang orang kata terbiar bertahun-tahun, and we know that every court process incurred cost and some of them are not from well-to-do family. So terpaksa terpaksa berdepan dengan masalah rumah tangga yang tak berkesudahan, especially yang kes-kes digantung tak bertali, suami hilang tanpa dapat dikesan, semua tu kan, and then terpaksa pula menanggung kos-kos guaman, kos-kos mahkamah. Bukan mereka tak mahu pergi ke Biro Bantuan Guaman, tapi kadang-kadang Biro Bantuan Guaman pun banyak menerima kes-kes juga kan. So cara paling mudah barangkali ialah dengan mengupah peguam untuk membantu mereka secara peribadi, maknanya attend to them personally. Tapi itulah macam mana agaknya yang kita boleh bagi tahu pada diorang ni that mahkamah syariah actually will help you throughout. You know, they will not just abandon you as what you always thought all this while. Mahkamah memang dan apa yang dibuat sekarang ni pun dari segi yang macam Eli cerita tadi ya, dipanggil Seksyen 47 kan. Dulu tak ada perkara ni. Tak ada. Baru benda ni mungkin dalam 2-3 tahun yang lepas je bermula ni. Maknanya pihak isteri filekan kes ni dan mungkin dalam 6 bulan 5 bulan dah dapat perceraian dah. InsyaAllah dapat perceraian jika memang dia dapat buktikan bahawa perceraian tu memang tak boleh nak perkahwinan tak boleh nak teruskan juga. Jadi itu langkah pertama. Langkah keduanya, saya kadang-kadang saya tengok juga dalam mahkamah, saya tengok ya, hakim ya. Hakim dia tak boleh cakap, puan, saya tengok puan punya borang ni puan nak ni tak boleh. Hakim akan tanya, puan nak apa hari ni? Puan datang ni untuk apa? Tak tahu cakap. Jadi hakim pun yang memang berpuluh-puluh kes hari tu, dia akan cakap, okey, tangguh. Kamu tak bersedia untuk hadir pada hari ini untuk menyata kepada mahkamah apa yang kamu nak. Tangguh.
Jadi bila tangguh tu jadi apa kaum apa inilah, jadi Yelah. perkara ni bukan isteri saja yang kena, suami pun kena juga. Isteri pun sama, suami sama. Jadi perkara ni lah yang kadang-kadang perlu kepada nasihat perundangan. Kami kami ada banyak klien-klien kami yang kerja dia hanya kerja di kedai runcit. Jaga cashier sahaja, kedai runcit yang bawah apartmen tu. Kami ambil. Ya, maknanya ada peguam-peguam yang ingin membantu. Tak ada masalah. Kan? Cuma mungkin tak jumpa. Jadi hari ni adalah inilah peguamnya sebenarnya yang boleh bantu. InsyaAllah. Cuma kami ni low profile. Jadi banyak dah yang kaum wanita Indonesian kami bantu. Yang duduk Malaysia lah. Ya, yang duduk Malaysia. Myanmar, Cambodia. Melayu kita pun. Melayu kita. Dia macam ni lah. Sebenarnya sekiranya ada persoalan, kalau memerlukan bantuan and you think that you have financial problem, try and ask dulu, search and get advice dulu. Jangan orang kata mesti mahal kan. Don't have that thought. The first thing in your mind. Jangan dulu. Cuba. Jangan dulu. Kita dah jumpa orang yang tepat sebenarnya. Cik Sofia, ada apa-apa lagi ke? Cik Wan Amin senang. Okey. Interview dulu. Tak apa, nanti Pia buat personal interview dengan Kak Elly. Yang dah berapa kali terpostpone. InsyaAllah. Boleh. Okey, saya ada, Cik Sofia boleh tutup mic? Okey, terima kasih. Saya ada satu last soalan boleh Boleh. Cik Ali Saya rasa soalan ni bagus untuk ni. Sekali lagi Cik Megat Syahni. Dia tanya apakah kes penceraian yang disebabkan keganasan rumah tangga akan mempengaruhi tindakan atau kes tuntutan anak. Contohnya keganasan hanya melibatkan si suami dan isteri, tapi anak ni dia rapat dengan ayah. Tapi bila keadilan dia bagi si ayah walaupun disabit kesalahan keganasan terhadap isteri. Maksudnya kalau dah buat ni anak tu rapat dengan ayah tapi ayah yang bersalah, dia boleh hilang anak. Panjang ke pendek ni Wafi? Panjang. Dalam peruntukan undang-undang ada saya ingat saya empat perkara yang pihak mana-mana pihak sama ada ibu atau bapa tidak mendapat hak jagaan anak ni. Satunya pihak ibu berkahwin lain dan perkahwinan tu akan menjejaskan anak tu. Mahkamah tengok juga, maknanya dalam Islam orang dia cakap kan, kau kahwin lain nanti kau takkan dapat anak. Sebab dalam Islam kata bila kau kahwin lain je aku sebagai bapa dapat. Tidak dalam undang-undang kita Undang-undang kita walaupun ibu dah kahwin lain kan, mahkamah akan tengok juga suami yang baru ibu ni, bapa tiri ni akan ada efek tak kepada anak. Itu pertama. Yang kedua, murtad. Murtad. Yang ketiga, lari katakanlah dia masa suami isteri dia duduk di Selangor. Masa dah bercerai, isteri kampung dia katakan di Johor, tapi dia lari ke Kedah. Untuk niat dia untuk tak bagi anak jumpa bapanya. Itu mahkamah akan ambil perhatian. Tapi kalau dia balik ke Johor, kampung dia, mahkamah tak ada masalah benda tu. Dan yang terakhir, ada penganiayaan kepada anak tu. Jadi dalam peruntukan undang-undang tak ada pun berkenaan dengan suami isteri ni. So maksudnya tadi Wafi, secara kasarnya, kalau let's say suami ni mengganasi isterinya, lepas tu isteri tu fakir kes cerai, berlakulah. So macam mana anak-anak dia yang rapat dengan suami ni kan, maksudnya tadi kan, adakah dia akan hilang kelayakan untuk mendapatkan anak tu? Dia bergantung juga tengok usia anak tu. Kalau anak tu dah pandai memilih, kalau anak 7 tahun untuk lelaki, 7 above, 9 above for girls, if they can decide whom they want to follow, hakim akan tanya. Kan? Kalau anak tu dizalimi juga, tak mungkin dia nak akan ikut daddy dia. Betul tak? So kalau anak tu bawah umur, chances of the dad to get custody of the child tu pun subjektif juga. Okay? Benda ni kita tak boleh tengok, kita ambil enactment tu, okay kita just masukkan dalam keadaan kita. No, I don't allow that to happen. You kena tengok situasi you and then
we have to ask and seek for advice. Jangan kita Google, satu lagi, jangan Google and kita put in our situation. That is very wrong. You have to seek for proper advice, insyaAllah. Saya mewakili Koperasi Industri Muzik berbesar hati. Saya rasa kalau boleh nanti saya nak cakap dengan Presiden kita, Cik Baiduri, kalau boleh kita nak buat benda ni bersambungan. Boleh. Dengan Cik Eli, dengan Cik Amir. Terima kasih banyak. Terima Apa kasih. yang saya dapat malam ni cukup berbaloi. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak bagi peluang dekat ahli lembaga pengarah yang lain. Ada ke? Kak Aisyah ke nak cakap sesuatu sebelum kita nak tutup majlis? Kak Aisyah ke? Kak Yati ke? Test? Kak Yati? Good sharing, very good sharing. Ya. Thank you, Syah. Anyone else? Kak Aisyah? Terima kasih kepada Eli dan suami Sama. dengan apa orang kata dengan perkongsian ilmu malam ni. Terima kasih sudi hadirlah untuk kita punya program malam ni kan. Banyak ilmu yang kita boleh dapat ni, insya-Allah. Mungkin kita boleh share around juga untuk masa akan datang nanti boleh lagi dan mungkin ada lagi beberapa apa orang kata beberapa program yang kita boleh buat together kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dek. Kak Diani nak cakap apa tak? Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya, dua-dua orang, Eli dengan Amir. Saya sendiri pernah berjumpa dengan diorang untuk sesi khidmat nasihat. Jadi memang saya sangat syurkan kalau ada kawan-kawan yang rasa macam teraniaya, ada masalah, boleh jumpa dengan diorang. They are very, very, very friendly and very inviting. Lawyers, tak macam lawyer sebenarnya. Itu saya rasa macam terima kasih sangat. Saya rasa kalau boleh kita panjangkan macam Wafi cakap tadi, memang best lah. Banyak lagi ilmu kita boleh dapat kan. Terima kasih InsyaAllah. kerana memberi kepercayaan kepada kami. Terima kasih Puan Diani. Last, Puan Baiduri, Kak Yati, ada yang cakap apa-apa tak? Dia masih ada lagi dalam ni. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Eli dan Tuan Amir kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu yang amat berguna untuk kami semua sebagai pendengar, menjadikan satu iktibar kepada kami semua supaya kita sentiasa tahu kepentingan hak kita semua. InsyaAllah kita akan nyusun semula jadual-jadual kita untuk kita sama-sama lagi memberi topik-topik yang mungkin lebih berat lagi bagi supaya kita semua boleh mendengar yang jadi satu pengajaran dan juga satu ilmu untuk kita semua, insyaAllah. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih Puan Yati. Cik Eli, Cik Amir, sepatah dua kata sebelum kita nak buat penutupan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Kami amat-amat we really berbesar hati lah, really appreciate kepada Kopstar dan warga kerja, warga pengarah dan kami bersedia bila dijemput lagi dan kami seperti yang nyatakan sebelum ni, kami bukan sahaja peguam syar'i, kami juga adalah peguam sivil. Jadi mana-mana topik syariah ke sivil kami boleh buat. InsyaAllah. Wah. Okey. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu Kopstar pada malam ini yang di Facebook ataupun di Google Meet, iaitu Encik Handsome Alpha Buti kita dan juga Peguam Perundangan Syariah Tuan Amir dan Eli. Encik Amir Akram dan bin Datuk Zainal Abidin dan Puan Eli Jasmine binti Aminuddin kerana sudi bersama kita pada malam ini di Bicara Santai berkongsi ilmu dan pengalaman. Terima kasih pada semua. Jaga keselamatan, jaga kesihatan, insya-Allah saya akan berbincang lagi dengan ahli lembaga pengarah yang lain. Kita akan buat benda ni selalu insya-Allah. Wafi.
Ya, Waktu juga Kak Aisyah pun nak ambil kesempatan juga nak say thank you pada Sal sebab dia ada jemput 1-2 reporter rasanya dalam Alhamdulillah. kita punya perbincangan malam ni. Rasanya Sofia reporter ya. Ya, Rasa Kak Aisyah ada 1-2. So terima kasih banyak Okey, terima Sofia ni kasih editor besar ni. Thank you. Okey, sebelum Problem, kita nak thank end you. live, saya nak Thank you, ucapkan Kak wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi Cik Eli, Cik Amir. Terima kasih kepada semua. Ada Cik Sofia, Cik Salina, Puan Ariana kita. Salina. Ya betul. Sofia. Mak Diva Kopstar kita Kak Aisyah. Yes, Puan of Baiduri. course. I'm here. Terima kasih semua, insyaAllah. Di live Kita akan Facebook. buat lagi. Terima kasih. Okey, kita akan buat lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kopstar.